Kita sentiasa menjagakan bagi kes kanak-kanak tertinggal dalam kereta memerlukan lebih daripada 4 ke 8 jam untuk menyebabkan kematian. Sebenarnya berdasarkan saksi dalam satu kes, seorang doktor mengatakan bahawa masa yang diperlukan berlaku kematian sekiranya seorang kanak-kanak terperangkap di dalam kereta adalah 30 minit sehingga ke 1 jam. Ini adalah berkenaan dengan kes bagaimana seorang kanak-kanak terperangkap di dalam kenderaan sehingga menyebabkan kematian. Ingin tahu lanjut? Saksikan video ini dan subscribe kepada channel kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita sebagai ibu bapa kadang-kala terlalu sibuk dengan jadual harian dan kita mungkin terlupa dengan beberapa perkara yang sangat penting sehingga menyebabkan ada kes di mana ibu bapa terlupa bahawa anak mereka ditinggalkan di dalam kereta dan menyebabkan kematian. Jadi hari ini saya nak berkongsi satu kes yang pernah dilaporkan di mahkamah berkenaan dengan kematian kanak-kanak, yang mana di dalam kes ini membuktikan bahawa kanak-kanak jika ditinggalkan di antara tempoh 30 minit sehingga 1 jam pun boleh mengakibatkan kematian. Kejadian ini berlaku pada April 2017 di Rawang. Dalam laporan kes 2019 1 LNS muka surat 1171 Muhammad Syakir lawan pendakwa raya. Apa yang berlaku dalam kes ini? Mangsa berusia 5 tahun. Mangsa kebiasaannya mempunyai jadual setiap hari akan pergi ke tadika pada sesi pagi dan juga sesi petang. Mangsa akan diambil oleh penghantar van pada sesi pagi dan sebelum waktu tengah hari, mangsa akan dihantar ke rumahnya untuk berehat dan bersiap sedia. Kemudian di waktu tengah hari pula mangsa akan dihantarkan semula untuk sesi petang. Ini adalah merupakan jadual mangsa. Dan sewaktu menghantarkan pada sesi petang, penghantar van tidak terus menghantarkan ke sekolah tadikanya, tetapi penghantar van berhenti di salah sebuah sekolah menengah dan menghantarkan mangsa kepada seorang pemandu van yang lain, dan pemandu van ini akan menghantar mangsa ke sekolahnya. Jadi ini adalah merupakan praktis di antara kedua pemandu van ini sejak setahun yang lalu. Buat mangsa pula, praktis ini telah diamalkan selama sebulan. Jadi pelaku di dalam kes ini sedar bahawa mangsa adalah merupakan salah seorang penumpang dalam kes ini. Pada hari kejadian, sewaktu penghantar van yang pertama menghantarkan mangsa kepada pelaku di dalam kes ini, pelaku telah terlupa bahawa mangsa tidak turun daripada van tersebut. Dan kemudiannya, kerana lapar, penghantar van atau pelaku tadi telah berhenti makan di antara pukul 2.30 petang sehingga pukul 5 petang di salah sebuah restoran. Mangsa ditinggalkan di dalam van tersebut dalam keadaan panas. Kemudian pelaku tadi telah membawa kenderaan semula dan tiba di tadika untuk mengambil pelajar-pelajar lain di tadika. Apabila salah seorang pekerja tadika tersebut membuka van, kelihatan mangsa sedang terbaring kaku. Jadi pekerja tadika tadi memaklumkan kepada pelaku berkenaan dengan anak kecil ini tadi, dan anak ini dibawa masuk ke tadika tadi dalam keadaan tidak sedarkan diri. Seterusnya, mangsa telah dibawa ke hospital dan akhirnya meninggal dunia. Segala cubaan untuk menyelamatkan mangsa gagal. Dan seterusnya, pelaku dalam kes ini telah didakwa di bawah Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 2001, iaitu pengabaian kepada kanak-kanak tadi sehingga menyebabkan kematian. Di mahkamah terdapat beberapa elemen yang perlu dibuktikan sama ada kanak-kanak ini meninggal dunia akibat daripada pengabaian pelaku tadi. Dalam kes ini, sepanjang proses perbicaraan berlangsung, ibunya akhirnya telah redha dengan kematian mangsa dan memaafkan pelaku. Namun demikian, asas ini tidak menjadikan pembelaan kepada kes pelaku bahawa pelaku telah mengabaikan keselamatan mangsa sehingga menyebabkan kematian. Antara saksi yang dipanggil dalam kes ini adalah SP6, iaitu seorang doktor yang menjalankan bedah siasat. Hasil daripada bedah siasat tersebut mendapati mangsa meninggal dunia dalam tempoh 30 minit sehingga 1 jam daripada mangsa ditinggalkan.
Dalam keterangan di mahkamah ini adalah merupakan keterangan daripada doktor tadi, yang mana mangsa telah mengalami heat stroke atau stroke haba. Seorang manusia akan mengalami stroke haba apabila suhunya mencecah 40.6 darjah Celsius. Dalam kes di mana kenderaan dihentikan, ditutup tingkapnya dan dimatikan enjinnya, suhu kenderaan tersebut tertakluk juga kepada suhu luar. Misalnya, sekiranya suhu di luar adalah 33 sehingga 37 darjah Celsius, tetapi suhu di dalam kenderaan adalah 70 darjah Celsius, iaitu 2 kali ganda daripada jumlah yang di luar tadi. Dan sekiranya suhu badan manusia mencapai 47 darjah Celsius, ini akan menyebabkan kematian sekiranya mangsa dibiarkan selama 30 sehingga 1 jam sahaja. Dalam kes ini, pembelaan pelaku mengatakan bahawa pelaku tidak bertanggungjawab sepenuhnya kepada mangsa. Malahan pelaku mengatakan ianya adalah merupakan tanggungjawab penghantar yang pertama untuk memastikan anak ini berada dalam keadaan selamat. Malahan pembelaan pelaku tadi mengatakan bahawa sepatutnya pihak tadika perlu memastikan semua anak-anak turun dan sampai ke dalam tadika tersebut, dan pelaku sebenarnya tidak sengaja. Pun begitu, mahkamah masih tidak berpuas hati dengan pembelaan yang dinyatakan oleh pelaku. Di dalam kes ini telah dibuktikan bahawa pelaku telah secara abai menyebabkan kematian kepada mangsa. Pelaku akhirnya dihukum selama 5 tahun penjara dengan bond selama 2 tahun bernilai RM6,000 dan juga community service sebanyak 180 jam. Kes ini adalah satu pembuktian bahawa sebenarnya perbuatan meninggalkan anak di dalam kenderaan adalah merupakan satu perbuatan yang bahaya. Jadi tolong peka dan ingat keselamatan anak kita supaya kes ini tidak terjadi pada kita. Itu sahaja setakat hari ini. Jangan lupa like video-video kami dan subscribe channel kami.